أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim melainkan dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga ia dewasa. Dan tepatilah perjanjian, sesungguhnya perjanjian itu akan ditanyakan. Huraian ayat ini setelah Allah SWT menegah manusia melakukan perbuatan yang akan menghilangkan nyawa dan harta. Sebab harta mempunyai hubungan yang rapat dengan nyawa. Maka Allah SWT menyebutkan tentang orang yang tidak patut sama sekali dirosakkan dan dimusnahkan harta bendanya ialah anak yatim. Kerana anak yatim orang yang lemah dan tidak berdaya. Dengan firman-Nya wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Dan jangan kamu dekati harta anak yatim melainkan dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga dia dewasa. Yakni Allah SWT menegah jangan sekali-kali kamu menggunakan harta anak yatim. Itu makna hampir. Hampir maknanya mengguna pakai ataupun membelanjakannya melainkan kepada jalan yang sebaik-baiknya. Ada pun cara yang sebaik-baiknya, hendaklah harta anak yatim itu diperkembangkan oleh wali dia atau orang yang mengusahinya, ini pemegang amanah dan menjaga dia, dengan jalan memperniagakan harta tersebut supaya bertambah dan dapat keuntungan. Apabila anak yatim itu cukup dewasa, berakal dan bijaksana, barulah harta diserahkan kepadanya supaya dapat ditadbirkan sendiri. Yatim maknanya anak yang kematian ayah dan dia belum sampai had umur baligh. Itu dipanggil anak yatim. Itu yatim insan. Ada pun yatim haiwan sebaliknya, dia telah mati ibu. Kalau yatim insan manusia ialah mati ayah. Dalam keadaan dia belum sampai hadul balik, sakatan umur balik mengikut Islam. Jadi anak yatim ialah anak yang kematian ayah sebelum dia balik. Jadi harta mereka hendaklah dijaga. Sebab zaman jahiliah dulu ada pengkhianatan berhubungan harta anak yatim. Bila anak yatim tu maknanya kematian ayahnya, maka hartanya banyak, maka ada usaha daripada golongan yang berniat jahat bernikah dengan perempuan bekas, iaitu isteri bekas suami yang meninggal, dengan tujuan ialah untuk menghabiskan harta. Bila dia bernikah, dia habiskan harta semua, kemudian dia cerai balik. Itu berlaku zaman jahiliah. Buat anak yatim hendaklah jaga. Sebab tu kita dalam pengurusan harta yatim ni kena amat teliti, terutama macam majlis tahlil yang kita buat kan. Kalau sekiranya isteri tu muda lagi, maknanya baru anak pertama, anak kedua dia meninggal, suami dia, anak dia masih kecil, maka jaga tu kalau kita buat tahlil, jangan kita makan harta tarikah. Harta peninggalan tu jangan digunakan. Harta tu terlibat dengan harta anak yatim. Kalau kita makan menghati-menghati, kita makan benda haram. Waktu tuan guru saya, kalau ada suasana yang sedemikian, dia buat tahlil, dia buat di masjid, dia surau di masjid. Yang penting kita buatkan untuk hadiah kepada si mayat. Itu tadi. Adapun kalau penglibatan anak yatim, sepatutnya kita bantu, bukan kita pergi makan harta dia, Jadi apabila turun ayat ini, maka banyak kesukaran dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW mengenai larangan penggunaan harta anak yatim.
disebabkan mereka tinggal bersama dengan anak yatim, dan makan minum mereka menjadi satu, piuk yang sama, bekas yang sama. Tentulah sukar untuk membagi-bagikan makan minum mereka dengan diasingkan. Maka Allah SWT menurunkan ayat 220 surah ni, iaitu wala tukhalituhum fa ikhwanukum wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan jika kamu bergaul, bercampur dengan mereka, maka mereka saudara kamu, sedangkan telah mengetahui akan orang perosak daripada orang pembetul. Mana bertujuan baik atau tidak, tu Tuhan tahu. Jika tujuan dia baik, jadi dijaga dengan baiklah, jangan dilibatkan harta anak yatim. Bahkan harta anak yatim tu hendaklah dikembangkan. Itulah hadis Nabi menyebut dalam bab zakat pun ada. Jangan kau biarkan harta anak yatim dimakan oleh zakat. Maksud dia apa? Sebab zakat kalau kita lihat, syarat wajib zakat, dia tak syarat balik kan. Kalau syarat wajib sembahyang, syarat wajib puasa, haji dan sebagainya, dia ada syarat wajib tu. Apa dia? Di antaranya akil balik. Mana kalau orang tak berakal, dia tak wajib sembahyang, tak wajib puasa, dia tak wajib haji dan segala hukum syarat yang lain. Tapi bab zakat dia lain. Bab zakat dia tagih. Dia budak ke, dia kecil ke, dia orang gila ke, bila harta tu cukup nisab, maka kena dikeluarkan zakat oleh pemegang amanah dia. Anak yatim tadi, dia ada harta peninggalan bapa dia banyak, 3 juta misalnya. Jadi pemegang amanah kena keluarkan zakat. Tiap tahun dia kena keluar 2.5. Robong usyur dia kena keluar. Jadi bila keluar berkurang tak? Kurang. Tahun depan keluar lagi, tahun depan keluar lagi. Jadi berkurang harta anak yatim. Sebab dia kata jangan kamu biarkan harta anak yatim dimakan oleh zakat. Bermakna zakat memang wajib keluar, sebab dia dah cukup hak fakir miskin ada di situ. Jadi mana kita kena kembangkan, masukkan saham yang Islamik kan, perniagaan dan sebagainya ikutlah, supaya harta anak yatim dikembang. Apatah lagi bukan dikembang, disebat lagi, itu lagi jauh. Dia pusing ada sebat sana, habis semua. Dah licin ke harta kawan tu pencabut lagi. Ini berlaku zaman jahiliah. Niat yang tidak baik. Sebab Allah Ta'ala sebut di sini wallahu ya'lam. Allah Ta'ala Maha mengetahui al-mufsid dengan al-muslih. Siapa yang sebenarnya niat dia rosak, niat tak betul, niat jahat, ataupun niat dia niat yang baik. Kemudian selagi anak yatim itu belum dewasa dan belum bijaksana, dia belum sampai haddur rasyid. Had maknanya bijaksana, boleh menguruskan harta, jangan diserah lagi. Serahkan Nabil jodi kan. Kejap dia duit tu habis. Selagi anak yatim belum dewasa dan belum bijaksana dalam menyelenggarakan hartanya sendiri, belumlah lagi dia dibebaskan daripada ditahan hartanya untuk diserahkan kepadanya, dan dinamakan mahjur. Mahjur makna orang yang dihajar, mana dibekukan harta dia oleh pemerintah sampai dia had dia boleh mengurus, baru diserahkan balik. Sebab bimbang menjadi kerosakan. Budak tak tahu benda kan, macam-macam dia guna, tak kena tempat lah dan sebagainya. Jadi kena tu dia ada kawalan dia, sampai dia peringkat cerdik boleh mengurus, barulah diserahkan harta yang tersebut. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tepatilah perjanjian, sungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Yang ini dipertanggungjawabkan di akhirat kelak apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Di antara perkara yang akan ditanya ialah perbuatan orang yang membunuh anak. Pada dahulu masyarakat jahiliah dihantui mereka oleh pahaman karut. Itulah bila anak dia susah, dia bunuh anak. Pandai pula beranak tapi dia bunuh anak pula. Bimbangkan, maknanya takut tak cukup makan, susah dan sebagainya. Itu semua adalah bisikan syaitan. Sedangkan insan yang lahir semua dah siap, rezeki telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang miskin kerana anak dia jadi kaya. Anak orang yang kaya akhirnya anak dia jadi miskin. Ada suasana itu ialah suasana yang telah ditetap oleh Taala berbagai-bagai cara. Jadi oleh kerana itu rezeki telah dijamin. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atau muka bumi melainkan rezeki dia telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kalau kita tanya mana ada rezeki yang kita pakai, kita makan, guna pakai yang bukan dari Tuhan, ada? Mana ada? Tidak ada sesuatu pun melainkan semua adalah minallah, daripada Allah Ta'ala. Siap tu dah. Cuma Tuhan jadi itu sebab-sebab, ya, sebagai sebab zahir sampainya dalam berbagai bentuk, ada berniaga, bekerja dan sebagainya. Itu adalah usaha zahir yang Tuhan dah susun. Siap benda tu pada azal dan siap. Kemudian bi ayyi zambin qutilat, bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dosanya maka anak perempuan itu dibunuh. Ini sengaja daripada pahaman jahiliah dulu, dikira anak perempuan tak ada untung. Dia tak tahu kalau perempuan tak ada, kau nak beranak awak lah. Yang laki tadi keluar ke bumi sekejap masa duduk di dunia ni, keluar daripada mana? Tidak daripada rahim ibu dia. Maknanya itu satu pahaman yang tidak benar, pahaman syaitan, nafsu. Ya, mereka ni akhirnya bunuh anak, hidup-hidup dia bunuh anak, kampus pun. Tu pernah tengok satu video, tengok kesian, dia pegang budak tu kali sumbat, lepas tu dia timbul tanah tu gerak-gerak. Ngeri betul dia tanam. Oh, gamak dia. Itu kepercayaan hantu. Ya, Tok Bomo kata yang ni bawa tu kau tanam budak. Habis budak tu tanam, gila. Bomo bebal. Jadi habis tadi rosak nyawa, benda yang besar dalam Islam. Ya, kena dijaga ni. Pembunuh akan dibunuh, balas kisah semua ada, siap hukum. Ini bunuh tanam anak hidup-hidup. Inilah bahayanya pahaman jahiliah yang kotor, menyesatkan orang. Qala Allah Ta'ala wa awful kaila iza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan cukupkanlah sukatan apabila kamu menyukat dan juga menimbang dengan cara neraca yang betul. Inilah yang baik dan elok kesudahan. Islam mengajar kita semua aspek dalam urusan ekonomi, perniagaan, urusan bermuamalah, semua diajar. Huraian di sini Allah Ta'ala memerintah supaya manusia menyukat dan menimbang. Mana cara ekonomi ialah cara pertukaran. Maka dalam pertukaran itu berlakulah dua perkara. Sama ada benda tu benda mauzun ditimbang, ataupun benda tu maknanya disukat. Mikial makna benda yang disukat. Ya, oleh kerana itu jaga dalam urusan. Banyak penipuan berlaku di sini. Ya, dibeli pakai sukat gantang. Gantang beli lain, gantang jual lain. Kan? Bila dia beli dengan orang, bentuk gantang ditumbuk bawah. Jadi labu banyak masuk. Bila dia beli dia tumbuk ke atas. Jadi kurang. Jadi dia sebat kiri kanan. Kanan dia sebat, kiri boleh sebat. Dia beli dia sebat, dia jual pun dia hakal ke orang. Ini semua maknanya apa? Orang yang dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam dia kena jaga benda. Sebab benda ni ujian dia besar, maka janjian dia pun besar. Ya, at-tajir saduk, peniaga yang jujur, dia akan bersama aku dari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna besar. Satu tawaran bagi Islam, sekiranya dia berniaga dengan cara yang betul, maka dia akan bersama dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Sebab ujian dalam perniagaan ni ujian yang amat besar. Ya, ruang penipuan cukup luas. Macam-macam cara dia boleh tipu. Sukat dia boleh tipu, ukur dia boleh tipu, timbangan macam-macam. Ini garis panduan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah Taala memerintahkan supaya manusia itu menyukat dan benda-benda yang disukat, dan menimbang benda-benda yang ditimbang dengan betul, ya, semasa menjalankan jual beli. Jangan merugikan orang lain kerana nak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Iaitu kalau menyukat barang kepunyaan orang lain, jangan dikurangkan. Dan kalau menyukat barang kepunyaan sendiri, ya, jangan dilebihkan. Bila orang nak beli pakai dia punya sukatan, dia dilebihkan. Untuk orang dia rugikan. Jadi begitu pula lah jika menimbang dalam sukat, dia menimbang tu juga. Orang panggil makan cacing. Hendaklah dengan neraca, iaitu ukuran berat yang biasa dipakai oleh umum, dengan cara didik, cara adil, jujur dan tidak berat sebelah. Mana tidak ada unsur penipuan dalam perniagaan. Berbeza perniagaan dengan redha. Innamal bai'u antaradin.
Sesungguhnya jual beli itu ialah reda meridai antara baik dan mushtari, penjual dengan pembeli. Maka oleh kerana reda itu adalah benda yang tersembunyi. Reda dipanggil apa? Amrun qalbiyun, benda-benda hati. Reda, suka, bukan dia keluar bertangan, daripada hati, setuju. Sekarang nak terjemahkan dia, sini ada khilaf ulama. 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali. Maka dia terjemahkan reda tadi dengan apa? Bil mu'atah, dengan unjuk-unjuk. Kita tanya barang berapa ni? 500. Kawan dia pun ulur, dia pun kira 500. Dia senyap, maknanya reda. Kalau dia ulur 400, dia kejar kan. Dia pun keluar, weh 100 lagi tak cukup. Mana tak reda. Jadi cukup dengan unjuk-unjuk. Ada pun mazhab Syafi'i dalam babun ukut dia ketat sikit. Yang reda tu dipanggil amrun khafiyun, benda yang tersembunyi. Maka diterjemahkan bil akdi, dengan akad, atau timbul akad. Ya, diterjemahkan dengan akad. Saya jual barang ni pada tuan dengan harga sekian. Yang dia kena ada 4 syarat. Ya, dia kena ada apa? Ijab wal kabul. Ya, ijab dan kabul menerima, menyerah dan menerima. Kalau sekira yang buat akad pembeli dulu, penjual dulu, maka dia ada 4 syarat. Dia kena sebut saya jual, itu ijab. Ya, barang ini, itu dipanggil barang, dipanggil musman. Kemudian kena sebut samanun, harga berapa. Kemudian ada khitab, kepada siapa. Ya, saya jual kepada tuan barang ini, atau saya jual barang ini pada tuan dengan harga sekian, baru sah. Ya, banyakkan kita saya jual apa? Saya jual saya beli apa? Jual apa? Tak ada barang dijual tak sebut. Yang maka hukum ni tak sah pada mazhab Syafi'i ni. Ya, dia kena sebut satu-satu. Kalau pembeli pula, kalau dia akad dulu, dia kena sebut saya beli barang ini daripada tuan, daripada anda, dengan harga sekian. Yang kedua tu dia cakap naam atau apa, ya saya setuju, okeylah. Ya, lapas dia tak kira kan. Biasanya kita guna lapas tamlik tu ialah lapas beli dan jual. Kalau digunakan lapas lain yang sama makna sah, ya, bagi, kasih saya, ya, milikkan saya, semua masuk tu. Tapi kadang-kadang kita tak perasan benda tu ada akad. Kita jual barang, kita beli barang misalnya, dah kumpul sekian, okey, dia akad barang ni, dia kata 500, kita tawar, lebih kurang sikit tak? Kata tak apalah, saya bagilah awak 400 setengah barang ni. Akad dah tu, akad dah tu. Saya bagi awak, cukup. Saya bagi tu mana jual. Saya bagi awak khitab barang ini harga 400 setengah. Okeylah, ambil lah, saya bagilah awak barang ni 400 setengah. Cukup tu. Dia kata okey, saya terima. Okey, dia kata okey ke apa, okey, akad dah tu. Ya, tak sedia nak pegang tu, macam akad nikah lah. Saya terimalah. Sikit kali lagi, wah, mau lagi. Lama orang nak beli barang pun cabut lagi. Wah, ya, nau ke kedai ni. Siap salam ni kan. Di dalam perbincangan tu dah ada orang akad. Bincang tu, kita kata ada lapas tu. Okeylah, saya bagilah. Ya, atau saya milikkan. Ya, semua tu dipanggil akad milik, sah. Ambil lah, sama juga tu. Saya bagi, kita tawar dia. Tuan tak dapat barang ni, tak boleh bagi ke saya 300. Ambillah, aku bagilah awak dia. Saya bagilah engkau, saya bagilah entah. Okay, saya bagilah barang ke entah, ambillah 300. Akad lah tu, sah lah tu. Tu. Nampak berat kan, tapi dalam pop ada akad. Dalam kita discuss dengan dia tu ada akad. Dia setuju je, okey lah. Dia benda tu ada, saya bagi awak. Okey, ambil lah, awak ambil lah. Awak ambil, mana jual. Awak ambil lah barang ni 300. So siap part pada. Sesungguhnya perbuatan menunaikan janji, menyuka dan menimbang dengan betul adalah lebih baik akibatnya di dunia. Tidak ada perkahalian makna dari baik perniagaan, kerana akan menarik perhatian orang yang suka padanya. Dan perbuatan ini memang elok kesudahannya di akhirat selamat, kerana nanti akan didapati pahalanya di akhirat dan terlepas daripada azab. Bahawa kita buat ikut akan arahan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala besar dia. Di dunia pun kalau orang tengok, oh dia berniaga bagus ni, dia jujur tak tipu. Tapi kalau dia berniaga sekali dua orang kena tipu, ya biar. Oh jangan pergi kedai dia, memang kau kena tipu lah ni. Dia dah rosak tu habis orang tahu ni. Makin sekarang ni pula dia hantar WhatsApp je,
Jangan masuk kedai tu, maut kau dia. Lalai kedai kering tak ada orang. Ya. Dia berniaga ni macam buat rumah je kan. Buat rumah cantik, tak payah elan. Tu orang tanya, siapa tukang? Ni siapa tukang kan? Kau tahu kan. Ya, berniaga tu kita tipu sekali je habis. Sebab penipuan tu adalah satu kekotoran dan insan dia tak nak dia dikotori. Qala Allah Ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau ikut perkara yang tidak engkau ketahui. Ini kaedah besar ya dalam kehidupan kita. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ya semuanya adalah akan ditanya. Yang kita guna besar 3 anggota ni. Ya, iaitu mendengar, ya, melihat, kemudian itulah hati kita, niat baik tak baik. Semua tu akan disoal. Apa tujuan, apa qasad kamu, segala urusan. Ya, dan pendengaran, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Dua alat komunikasi ini yang sangat penting. Dan sampai sekarang, dulu sampai sekarang akan datang orang tak pernah kita tengok. Dan tak pernah ada, Tuhan tak jadikan lagi orang yang luput 2 alat komunikasi. Ada. Dia pekak dan dia buta. Kalau dia pekak, dia buta, jawab memang gila kan. Ya, gila. Sebab orang bila dia maknanya dia buta, mana dia boleh komunikasi dengan alat pendengaran, orang panggil dia dengar. Kalau dia pekak, dia tak dengar, mata telik orang lambai dia boleh berhubung lagi. Tapi kalau orang lambai tak nampak, orang cakap tak dengar, jam kan. Jadi batu je. Dia tak tahu dia siapa, dia di mana. Oi, jam, memang gila. Sebab tak ada tu, tak pernah berlaku lagi orang luput 2 alat ni sama sekali. Paling tidak pun dia ada satu. Ya, dia pekak, dia mata dia nampak. Man, dia dah berpekak. Ya, yang tu pula buta celik, nampak celik, buta. Tapi kita panggil dia dengar. Masih lagi boleh perhubungan tu ada. Ya. Sebab tu dalam doa, ya, dalam bacaan sujud tilawah kan, dia sebut sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'a wal basar. Syaqqa tuan belah pendengaran kita dan penglihatan. Dia belah 2 ni, 2 disebut ni. Buat 2 ni kalau ditutup habis. Lahir perut ibu tak boleh dengar dan tak boleh melihat, habis gila je dia. Memang nikmat besar tu Tuhan bagi kita, dapat mendengar, tapi jangan dengar sebarang, tu bukan kita punya, alat dia punya semua tu, maka dia akan soal balik. Dan basar diberi penglihatan, itu pun dia punya, bukan kita punya, pinjam. Bila pinjam, datang baik, tak kotor, balik pun jangan kotor. Kotor dia dengar apa? Maksiat, mungkar, dia lihat, dia dengar benda yang tak diizin, maka berat nak jawab sana esok. Ya, sebab tu kena jaga samak dan basar kita. Dia 7 anggota besar. Ya, penglihat, pendengar, Allah. Kerana alat dia tak ada, tuan. Tempat dia ada. Telinga ada, tapi tak dengar. Sebab tu mendengar bukan dengan telinga. Betul? Kalau tanya mendengar dengan apa? Telinga mungkin. Tu telinga dia macam gajah, tak dengar. Kelip-kelip nak jawab. Melihat dengan mata. Betul, tu ada mata, ada tak ada lihat. Dia melihat dengan sifat. Ya, sifat sama pendengar yang Tuhan letakkan di telinga, lalu dia boleh dengar. Mata dia Tuhan letakkan sifat pelihat di mata. Lepas tu sifat kalam, letak di lidah boleh cakap. Kalau Tuhan terik sifat tu, dia ada lidah saja, tak boleh cakap. Lepas tu akhirat bila Tuhan letakkan sifat ya kalam tu di tangan, tangan boleh cakap. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Berbicara akan kami aydihim, tangan-tangan mereka. Maka di tangan tuan-tuan letakkan sifat perkata, sifat mana takallum, sifat kalam. Boleh cakap, dia mengaku saya buat ni, saya pegang dan sebagainya. Itu semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Ya. Huraian dia, Allah Taala menegah larangan besar, jangan seseorang itu suka mengikut-ikut atau menjadi pak turut dalam perkara yang dia tidak tahu atau tidak berpengetahuan, atau dikatakan atau dilakukan, ya, untuk dikatakan. Dan dia nak buat ulasan, dia nak buat kenyataan. Kalau dia tak tahu, jangan ulas. Dia tak tahu, jangan dia cakap, jangan dilakukan. Maknanya
benda ni kena terang betul baru boleh. Sini banyak berlaku kerana dia tak jelas dia boleh sampai, dah jadi cerita lain. Ya, sini satu dia tambah 3 4. Artinya masalah. Sebab tu maknanya kita jangan bercakap melainkan benda yang kita jelas betul. Ya, bertindak dia ada fakta, kalau bahasa sekarang dia cantik benda, jangan maknanya membabi buta. Sebab benda ni banyak ni, dia bercakap benda yang dia tak tahu. Ya, dia orang tanya apa tak tahu, saya dengar orang cakap, oh dia orang cakap, dia jadi perawi. Rawi apa dia panggil, rawi marjo tak dipakain. Ini cantik ni, Islam dia cantik, dijaga betul, kemas. Jangan tu lanahi tu, jangan tuan larang, jangan kamu takfu, mana kamu ambil bicara, duduk perkara, bincang perkara, ulas benda yang tidak kamu mengetahui dengan betul. Mana nak buat tu perkara biar dia faham betul, supaya tidak tersilap mana. Kemudian ada bermacam-macam pendapat daripada mufassirin, itu ulama-ulama tafsir mengenai tegahan ini. Di antaranya ialah Ibnu Abbas, ulama top dalam tafsirkan sahabat paling hebat, Ibnu Abbas, sebab dia mendapat doa tahnik Rasulullah SAW dalam bab tafsir ni, Allahumma faqih fid din wa alim fit ta'wil. Nabi SAW doakan supaya dia faqih, mana bijak dalam hukum hakam dan bidang tafsir. Dia kata apa sini, Ibnu Abbas sebut, janganlah engkau menjadi saksi melainkan kedua-dua matamu telah melihat. Dia jadi saksi nak apa tuan? Nak bercakap tak? Nak. Kang hakim tanya, apa penyaksian kamu? Kena bercakap. Dia bercakap biar dia tahu, dia lihat betul. Kedua-dua telingamu, sebab mata dan telinga nak disoal. Cantik Ibn Abbas pun tafsir jauh ya. Oleh ayat yang menyebut asam wal basar, maka dikata jangan kamu menyaksikan melainkan benda tu kamu dengar betul. Jangan dengar daripada orang lain, dengar betul dan lihat betul, baru sah. Kedua telingamu telah mendengar dan hatimu telah memaham. Dengar saja kau tak faham tak boleh ke? Ya, sebab tu kalau orang tanya kita, minta maaf saya kurang faham apa maksud dia, kita selamat. Juga kita pandai-pandai ulas ni, rupanya orang maksud lain, jadi fitnah besar. Dalam bab ni Islam jaga sangat supaya jangan wujud fitnah. Yang ni banyak ni ya, asal lain yang sampai dah lain jadi lain. Jadi benda kadang-kadang tak ada berat mana jadi berat betul, dia berkelahi berbalah dengan sebab silap pendengaran dan silap maklumat. Kemudian Qatadah di antara mufassir ulama tafsir, dia kata jangan engkau mengata kepada orang saya ada mendengar begini-begini ya, padahal engkau tidak mendengar. Dia banyak ni, dia orang dah percaya kau, oh, awak dengar, ya rupa tak ada pun. ya tadi dia bohong, ada kan betul sebar lagi, lagi berat ya. Sebab tu dalam kaedah kita pun al-kalam mahtamala sid awil qazib. Bila kalam, ucapan, perkataan, perkhabaran, dia boleh ihtimal dua, sama ada betul atau salah, kecuali nas dari Quran dan hadis, ada yang sahih, mana tu tak ada salah. Lain kalam manusia semua kena tapis, dia boleh jadi betul, boleh jadi tidak, sebab tu kena teliti maknanya. Itu kan ada kalam al-kalam mahtamala sidqa awil kazib. Bila ucapan tu dia boleh ihtimal dua, sama ada betul atau sebaliknya. Jangan engkau mengatakan saya ada melihat itu dan ini padahal engkau tidak melihat, dan jangan pula engkau mengatakan saya tahu ya padahal engkau tidak tahu. Ini banyak. Awak tahu? Ya saya tahu. Rupa tak tahu, dia akal dia orang. Dia tipu orang. Itu bahaya betul ya. Barang bab hadis pun kawalan rapi tentang martabat hadis sahih dan sebagainya, dia orang tapis dahsyat. Kalau kalam kita ni kalam Rasul lagi lah kena. Kata setengah ulama, yang dimaksudkan di sini ialah larangan mengatakan sesuatu yang didasarkan dengan sangka-sangka. Ini banyak ni ya, cakap-cakap macam ya je, habis betul deh. Saya agak je lah, dia tengok agak pula, tadi cakap macam ya confirm. Bila segegar dia, saya agak je lah, agak mahon. Dia bagi agak-agak habis kan ya? Sangka-sangka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ijtanibu, ini Allah letakkan hukum ijtanibu, wajib bagi kamu kena jauhkan ya, ijtanibu kasiran minaz-zan. Sebab apa? Inna ba'daz-zan ismun, jangan menjauhi oleh kamu banyak daripada menyangka. Kasir mana banyak sangkaan, bersangka-sangka ya, sesungguhnya setengah sangkaan itu berdosa. Disangka pada benda tak ada pun ya, sebab tidak boleh menghukum dengan sangkaan.
dia mesti ada fakta, ada saksi, ada apa. Islam letak cantik, ya. Tak boleh main sangka-sangka, tak boleh. Banyak tersilap. Dan daripada hadis Rasulullah SAW disebut, iyyakum wazan fa inna zanna akdzabal hadis, fa inna zanna akdzabal hadis. Mana jangan kamu membuat sangka-sangka. Ya, kita tengok orang ni, kita sangka-sangka buruk. Jangan. Sesungguhnya sangkaan itu percakapan yang paling bohong. Bila kita bercakap, tidak ada maknanya hujah yang betul, dalil yang kemas, ya, fakta yang betul, jadi dia akan jadi pembohongan. Yang bimbang pula percakapan kita akan dilayar. Kata habis. Ya, itu bahaya sangat. Jangan bercakap kalau kita tidak mengetahui atau kita tidak memastikan dia dengan dalil yang sempurna. Sebab akan bawa fitnah yang amat besar. Kecuali percakapan yang berdasarkan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Itu dia kata dua je. Ya, al-kalam mahtamala sidqa awil kazib. Ya. Bila sebut perkataan dia, dia boleh jadi salah, boleh betul, kecuali Quran dan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu adalah diluluskan, sebagaimana yang berlaku antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Muaz yang diutus menjadi qadi di negeri Yaman, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bima taqdi, mu nak hukum dengan apa ya Muaz? Qala bi kitabillah, aku nak hukum dengan kitab Ta'ala. Qal, Rasulullah sabda, fa in lam tajid, kalau benda tu tak ada dalam Quran, qala fa bi sunnati Rasulullah sallam, maka dengan sunnah Rasulullah sallam. Lalu Rasulullah mengatakan, qal fa in lam tajid, kalau tak ada di dalam sunnah, qal ajtahidu ra'yi, aku akan gunakan ijtihad. Rasulullah tanya, dengan apa engkau menghukum ya Muaz? Dia menjawab, dengan kitab Allah, Al-Quran. Kata baginda, jikalau tak dapat, Rasulullah SAW menjawab apa? Dengan sunnah Rasulullah SAW, hadis. Dan kata baginda, jika tidak ada lagi, dengan ijtihad. Maknanya apa? Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya ada secara Al-Quran secara terkandung, tapi nas secara zahir tu tak ada, misalnya tak belum berlaku. Macam isu sekarang yang berlaku, banyak perkara-perkara baru kan. Anak dalam botol macam lihat dalam tabung uji lah, apalah, macam-macam benda tak berlaku zaman Rasulullah SAW, tu maksudnya. Tiba-tiba benda ni berlaku, kena ijtihad. Tapi ijtihad diambil daripada apa? Quran dan hadis juga, tu maksudnya. Ya, benda tu banyak yang belum berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Ya, benda-benda macam tu, maknanya pakai hakikat daripada Quran juga, tapi pada zahirnya tak ada sebut dengan nyata, tapi disebut dengan cara dim, terkandung. Contohnya yang paling besar kan Quran apa? Quran beri satu gambaran besar. Ila fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kau tanya pada orang yang pakar dalam bidang tu. Ya. Kan ditanya pula jadi sami belu. Tu sami belu. Ya. Jawab lagi kena mampu. Apa dia kata dulu? Tak, dalam Quran ada cerita itu roti canai berapa 1 kilo. Gila punya kata. Orang jawab ada. Waktu penganjat dia kan. 1 kilo berapa keping roti canai dapat? Quran dia sebut ada, orang kata. Penganjat dia. Mana ayat kan? Fasalu ahla zikri, betul. Kau tanya lah pada orang yang pakar bidang tu. Mana kau nak tahu roti canai? Kau tanya orang tepik roti. Ya. Itu jawab saya ijmal dah. Nak tanya tu benda, pergi tanya pakar dah. Kan bidang tu. Tapi maknanya masukkan tak ada terdapat, mana secara zahir. Ya, secara zahir benda tu tak berlaku. Ya, maka Quran dah jawab saya ijmal. Habis. Kan silap faham. Quran lengkap ni ada, tak ada pula. Sudah. Kata hadis lengkap ni pula Nabi kata tak ada pula. Tak ada maknanya benda tu berlaku. Ya, benda-benda yang berlaku dia berubah. Tapi hukum dia selesai siap bila dengan ijtihad. Jadi ijtihad, sahabat kata ajtahidu ra'yi, aku menggunakan mana pemikiran ijtihadku. Bermakna apa? Sayyidina Muaz tengah daripada ahli ijtihad. Sebab tu dalam kaedah fiqh kita, orang yang jadi mufti mesti dia ahli ijtihad. Sebab mufti yang tak sampai ijtihad, macam Imam Syafi'i semua ahli mujtahid kan, maka taraf mufti adalah mufti darurah. Dia panggil. Tahu darurah? Mufti tak ada arah, ambil tak jugalah. Tak cukup syarat. Bukan Malaysia ada, satu dunia kan. Satu dunia tak sampai ahli ijtihad, tak sampai darajat mujtahid mutlak. Maka terpaksa letaklah. Itu panggil darurah. Ya, bukan satu penghinaan, tidak, memang hakikat begitu. Dia nak jadi mesti dia ahli ijtihad.
Macam imam mazhab semua kan, mujtahid, manis tambata bi qawaidi. Dia boleh istimal hukum dengan kaedah ni, tapi tak ada benda tu. Bila tak ada, kena letak jugalah. Tapi tu dia panggil darurah. Jadi makna dia ijtihad dengan kaedah orang lain. Manis tahada bi qawaidi imami. Dia berijtihad dengan kaedah imam gitu. Ya, dalam mazhab kita, cara mazhab kita Syafi'i lah dan seterusnya. Itu cara maksud ini. Kan dia kata pula, kita kata wah mufti darurah kata. Bukan makna satu kekurangan, tak, mana hakikat begitu. Ya, yang mana tak ada, bukan satu dunia kan. Nak sampai darajat mujtahid tak sampai. Walaupun pintu ijtihad tak ditutup. Pintu ijtihad tidak ditutup. Ya, tapi tak ada orang boleh jejak. Contoh ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i itu. Siapa dia? Al-Imam As-Suyuti. Ulama besar yang mengarang kitab Al-Ashbah wan Nazair. Kitab Qawaidul Fiqhiyah. Ya, dia buat rojokan master kalau Mesir. Besar kitab dia. Al-Imam Suyuti pernah berhasrat nak istiqlal. Dia nak keluar daripada mazhab Syafi'i, nak buat mazhab sendiri. Ya. Dia buat kaedah, kena kaedah Syafi'i. Dia buat kaedah, kena kaedah Imam Syafi'i. Akhirnya warid sampai. Warid mimpi. Dia mimpi satu malam, satu bangunan istana yang sangat cantik, kemas, hanya ada tiang 4 saja. Bagaimana dia faham tu? Maknanya cukup dah tu 4 mazhab, tak payah lagi lah. Dia tarik diri masuk Syafi'i. Setara dia punya hebat tu, undur balik Syafi'i. Ini lebih kota, ini saya tak nak akan mazhab. Kalau kotak macam saya ikut Rasulullah, habis 4 mazhab dia ikut Rasulullah, ikut bapak kau. Aku nak kalau bapak air kan geram tu. Ya. Imam mazhab lah orang yang pakar, yang memahami Quran dan hadis. Jadi kalau kita tanya Nabi, contoh orang ikut mazhab sebab apa? Dia kata imam mazhab, dia kata tidak maksum. Siapa kata pula maksum? Orang pun tahu. Yang maksum Nabi Rasul, kita pun bukan Syiah kata imam dia maksum. Ya, kita ikut mazhab sebab ijtihad. Ya, sebab ijtihad tu satu autoriti yang Rasulullah beri pada orang yang sampai. Ya, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Siapa ijtihad betul, 2 pahala, kalau silap 1 pahala, hadis sahih. Itu maknanya yang kita letakkan bahawa kita beristihad. Ikut mereka sebab ijtihad. Dia pakar, cukup lengkap, 12 ilmu lengkap. Dan kita ngaji nahwu tak habis. Sarap lintang bukang. Habis nak ijtihad. Ijtihad apa? Bukan mujtahid, mujtahid namanya. Ya, ada banyak lebih temerang ini. Pakai Quran, pakai hadis. Oh, macam dia pandai now. Kan suruh baca Quran tak ada bagi, kau tak boleh pula. Baca hadis tak ada bagi, nak jadi apa yang Arab tak kerti. Macam-macam sekarang. Satu yang kita sakit hati tengok siapa tuan kau. Itu kenyataan daripada adalah tak ada nama tuan. Seorang artis. Dia kata macam tu, Islam ni ulama buat itu kurang hal jauh tu. Pada baca kata ulama Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam tu Imam ni. Ayu kamu ni ulama buat ni tu. Udah kotak aja. Dia tak kenal. Ni dia rosak, dia tak kerti agama. Kau tanyalah ahli, kau nak sibuk nak ulang buat apa? Kau dah terpakit, terlalap, joget jongke. Habis ni ijtihad kau nak masuk. Itu bidang dia. Jadi maknanya ulama tu bukan dia buat, dia tolong mengeluarkan, tolong memberi kepahaman yang betul kepada kita akan kehendak Quran dan hadis. Ya. Kita pegang Quran hadis, banyak orang cakap pegang Quran hadis, ambil Quran pegang, biar dipegang sampai mereka mau datang. Ya. Pegang mana beramal, bila nak beramal kena faham. Siapa yang nak faham? Kalau tak ada perkakas nak keluarkan hukum, nak istimbat. Itulah peranan ulama. Sebab tu ulama-ulama dulu, orang tua kita dulu menghargai 4 mazhab ni, sampai dalam majlis kenduri pun mereka apa? Hadiahkan Fatihah. Kan? Kepada a'immal mazahib, imam mazhab, hantar Fatihah kat dia kan. Berapa jasa dia besar. Pas sekarang kita pakai fiqhan semua, dia punya ijtihad. Ya, dia mengeluarkan dengan susah payah. Imam Syafi'i dan dia buat kaedah fiqh, satu kaedah. Ya, dia dah standby ada 7 lapis jawapan kat belakang. Kalau orang soal macam ni jawapan dia. Kalau orang soal kali kedua ni jawapan. 7 lapis kan. Kita nak soal pun tak reti. Kadang-kadang faham tak apa. Mengaji kaedah dia pun tak pernah faham. Nak soal lagi lah. Dia 7 lapis dah ada tu. Punya hebat tak hebat? Ya, pencalang orang. Itu maknanya. Allah. Itu dia antara apa? Nas ijtihad. Ya, telah berlaku dalam hadis ni telah Sayyidina Muaz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Kemudian qala ta'ala, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultanin in yattabi'u illa zanna wa ma tahwal anfus. Sadaqallahu azim.